bab yang ke-22. Bab ma jaa fi man takallama bi kalimatin yudhiku bihan nas. Bab yang pada menyatakan orang yang bercakap ia dengan cakap yang mentertawakan akan orang dengan dia. Apa hukum bila kita bercakap orang gelak, orang ketawa? Dalam bahasa kita jadi pak lawak. Habis tu ustaz, hidup kita ni kena serius saja ke ustaz? Tak bolehkah kita nak bagi ketawa, nak bagi senyum? Tu kena baca hadis, kena baca huraian ulama. Kalau hidup kita ni tak senyum, tak ketawa, kenapa Allah jadikan ketawa? Kenapa kita ni tak boleh menangis? Menangis pun ada manfaat, senyum pun ada manfaat. Sampai Nabi kata senyum pada orang lain dapat pahala. Tu kena faham tu. Jadi ketawa macam mana yang dilarang, senyum macam mana yang disuruh. Sebab ada orang yang bagi ketawa, sedangkan Nabi Muhammad pun bergurau. Jadi bentuk gurauan mana yang dibolehkan, bentuk gurauan mana yang tidak dibolehkan. Baik, ada beberapa hadis yang akan kita baca berkenaan dengan ketawa ni. Ya, ada 4 hadis insya-Allah. Baik, kita lihat yang pertama. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Hadis hasan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang lelaki bercakap-cakap dengan satu kalimah yang tiada melihat ia, dengan dia salahlah terjun ia dengannya akan 70 kharif ke dalam neraka. Satu orang laki-laki yang bercakap padahal dia tak nampak, dia tak tengok, dia tak tahu, tapi dia cakap, maka orang ni Allah humban dia dalam neraka tu 70 kharifan, 70 kharif dalam neraka. Apa dia kharif? Sekejap lagi kita baca. Cakap, kita hari ni suka macam tu, suka bercakap. Saya tengok ada satu ustaz duk kata Ustaz Kazim ni tak pergi hospital, tak ambil rawatan di hospital, tak percaya dengan ubat-ubat hospital. Dia tahu ke saya tak ke hospital? Cakap dalam YouTube, cakap dalam Facebook, buat react macam dia tahu semua benda. Macam dia tu pula adik saya pula, driver saya pula pergi duk hantar hospital, bercakap sesuatu yang dia sendiri tak tahu, tapi dia kata dia betul. Maka orang yang macam ni, dia menempah satu kedudukan yang berbahaya. Kalau setakat bahaya di dunia kita boleh lepas, bahaya di akhirat je lah. Itu tak tahu benda yang urusan manusia. Bayangkan urusan agama pun dia tak tahu, dia pergi bercakap. Dan dia mereka cerita satu benda yang supaya orang suka dengan dia, dengan ketawa dia. Dia reka cerita untuk bagi orang ketawa. Tu. Yang kedua, an Bahzi bin Hakim an abihi an jaddihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhadditsu bil hadits liyudhhika bihi al-qaum fayakdhibu wailul lahu. Dua kali Nabi sebut wailul lahu, hadis hasan. Daripada Bahzi bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya, katanya, telah aku mendengar akan Nabi SAW bersabda, celakalah bagi sesiapa yang bercerita dengan sesuatu cerita supaya tertawakan dia akan kaum, maka berbohonglah ia, maka celakalah baginya. Yakni orang yang mereka cerita supaya orang lain ketawa.
Faham Kak Som? Dia reka cerita tu supaya orang ketawa. Dia pakai pakaian perempuan supaya orang gelak kat dia. Dia lelaki, dia pakai macam perempuan. Ya Allah, cantiklah dia. Ha, 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 ha. Orang pakai gelak tu dilaknat oleh Allah. Wailul lahu, kata Nabi. Binasalah atas dia. Sebab itu dulu saya ni dilantik sekejap jadi juri lawak. Satu-satunya ustaz yang dilantik menjadi juri lawak. Saya terima jawatan tu. Dan saya tegur. Sebab ada persembahan artis lawak tu dia pakai telekung. Saya kata, kita lelaki jangan buat lawak pakai telekung. Telekung tu pakaian perempuan. Lawak benda yang lain. Saya tegur supaya ada KPI dia. Lepas saya tegur tu, dia orang panggil 2 pegawai JAKIM untuk tapis semua. Ada 2 pegawai JAKIM tu duduk sebelah saya tu. Mereka akan tapis kata-kata, pakaian, supaya lawak jenaka itu tidak bercanggah dengan syarak. Saya tegur satu. Tak boleh buat ini, tak boleh buat ini. Itulah gunanya juri. Tegur dan berubah. Lama-lama jadi elok. Tak ada lah nak buat benda-benda haru biru lagi. Ada orang yang boleh menegurnya. Baik, kemudian An Anas qala tuwfi rajulun min ashabihi faqala ya'ni rajulun abshir bil jannah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awala tadri fala'allahu takallama bima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqushu. Daripada Anas katanya, mati seorang daripada sahabatnya, maka berkatalah ia, yakni seorang sukacitalah kamu dengan syurga. Maka sabda Nabi SAW, adakah tiada engkau tahu, maka barang kalian bercakap itu dengan barang yang tiada diperdulikan, dia atau kikir ia dengan apa yang tiada mengurangkan dia. Hadis yang kita baca ni hadis gharib. Dan hadis yang terakhir, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda daripada kesempurnaan Islam, seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tiada ada makna, yang tiada ada faedah. Meninggalkan perkataan yang tak ada, yang sia-sia, yang tak ada makna apa. Hidup cakap lara, buat apa? Hadis tu hadis gharib. Baik. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah cakap yang mentertawakan orang itu banyak macam kelakuan dia. Yang namanya pak lawak, yang namanya tukang karut, yang namanya ustaz. Pun pak lawak ya. Aku suka dengan Ustaz Kazim tu lawak. Lawak ke lawak? Lawak. Suka dengan dia. Lawak Ustaz Kazim tu macam mana pula? Dia reka kan? Bila reka lawak supaya orang gelak, yang tu yang dilaknat tu. Nak lawak betul-betul, cerita betul. Kak Som tak boleh lah nak pergi Pompei tu. Jalan pun tu senguk-senguk Kak Som, orang pun gelak. Betul tu. Kalau Kak Som nak pergi juga, saya tinggal di sana. Itu lawak betul. Kak Som tak larap jalan, tak payahlah ikut pergi Pompei, jauh. Itu contoh lawak yang bagi orang suka. Bagi orang suka. Kak Som cantik, Kak Som sekarang. Kak Som pakai bedak apa? Orang pun senyum. Tak apa.
Bila senyum barulah nampak sayang sedikit, giginya 2. Betul kasut gigi 2 ya. Maka taklah jadi salah. Ni yang kata ni, cuba tengok. Pertama, boleh dengan hikayat jenaka yang mentertawakan. Boleh hikayat bohong yang membawakan orang tertawa. Adakah boleh dilakukan dengan apa kelakuan mengherokkan bibir, mengenyit-ngenyitkan mata, ataupun macam laku jenaka orang yang mentertawakan? Maka semua cakap dan bualan yang demikian tadi ditegah oleh syarak kita. Yang lawak yang dilarang tu apa? Dia kata lawak yang direka cerita, direka hikayat nak bagi orang ketawa, padahal tak ada lah berlaku benda tu. Satu hari tu imam baca Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, tak jumpa. Biar betul cerita ni. Betul ke? Takkan teruk macam tu sekali. Okey. Satu tu imam semayang bersama dengan mu'alab. Okey, tu imam salah. Mu'alab ni tegur, jangan cakap, tak boleh. Mu'alab hujung kata, saya saja tak cakap, saya saja bagus. Ada yang kata hak tu imam ni lari ikut tingkap, makmum pun lari ikut tingkap. Suami dia tak pergi masjid. Isteri kata, abang pergilah semayang di masjid. Suami kata, aku tak tahu nak buat apa. Abang ikut sajalah apa imam buat. Abang ikutlah. Hak imam tu lagu mana apa tu, terbakar kain ke apa mana tu, tok imam pun lari ikut tingkap, dia pun hambat tok imam. Mana ada orang bodoh macam tu? Ini contoh mereka-reka cerita nak bagi orang ketawa. Yang ni yang dilarang. Okey, yang ni yang dilarang. Tapi kalau cerita lawak tu, cerita betul, tak apa. Kita tak mereka. Kita tak mereka, kita cerita balik. Kita cerita balik, tak apa. Yang salahnya ialah mereka-reka cerita. Yang kedua, dia sebut di situ kelakuan orang. Saya ni nak bagi ketawa, saya ikut cara berjalan Kak Som. Maka cara berjalan tu saya dah dikira mengada-adakan cerita. Walaupun betul, tapi menghina Kak Som. Cara berjalan, memek muka dia, supaya orang ketawa, teringat pada Kak Som, maka berdosa. Macam kita tengok Azlan tu lah, kulub kita tu. Kita kata kat dia, ikut cara dia berjalan. Dia tu kaki dia keras sebab pakai besi, langgar dengan motor pak tu. Maka kita pun ketawa cara dia berjalan. Itulah yang ditegah oleh syarak. Nak lawak biasa, relax. Tak ada sampai hari ni nak bagi ketawa. Macam sekarang hak perempuan jadi lelaki, hak lelaki jadi perempuan, nak bagi orang gelak. Tu bukan cara gurau. Tak bahagia engkau. Memang satu saat engkau glamour, tapi sampai satu saat kau hilang glamour engkau. Berapa ramai yang jadi macam itu, susah di akhir hidup dia. Baik, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam,
namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki bercakap ia dengan satu cakapan yang tiada dilihatnya dengan dia tak tengok, dia tak tahu, tapi dia bercakap